Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbati Mina, fala tarja'u ba'di dalalan wa fi riwayatin kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah di Mina, di antaranya menyatakan, maka jangan sekali-kali kamu kembali menjadi sesat. Mengikut riwayat yang lain, kembali menjadi kufur selepas aku, yakni selepas aku wafat, sehingga kamu memancung leher, berperang antara satu sama lain. Hadis ini termasuk dalam khutbah haji wada', haji semangat selamat tinggal, yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wasiat terakhir kepada umatnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan untuk pergi ke Mekah mengerjakan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah, maka ramailah orang-orang Islam yang mengambil kesempatan mengerjakan haji bersama dengannya, kerana nak belajar cara-cara ibadat haji yang betul. Dan memang Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Sebagaimana juga dalam perkara sembahyang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Haji pun begitu juga. Tiba-tiba haji itu menjadi haji selamat tinggal. Selepasnya Nabi SAW wafat. Dalam haji ini banyak khutbah-khutbah ataupun ucapan ataupun ceramah disampaikan oleh Nabi SAW dalam setiap tempat berhenti di masa perjalanan haji, khususnya di Arafah pada hari yang ke-9 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah. Dan di antaranya ucapan di Muzdalifah yang pendek, dan ucapan di Mina, iaitulah ketika hari Tasyriq, bermula dengan hari raya Adha dan hari Tasyriq. Di masa berada di Mina,
Nabi SAW menyampaikan ucapan, antaranya mengingatkan umat Islam supaya terus berpegang teguh dengan agama Islam. Memberi amaran kebimbangannya selepas dia wafat tidak ada lagi. Umatnya menjadi sesat, menjadi menyeleweng, sebagaimana berlaku kepada umat Nabi-Nabi zaman dahulu. Begitulah keadaannya. Disebut dalam sabda Nabi SAW, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal." Maknanya, tiadalah seseorang Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada umat zaman dahulu, malaikat Allah Ta'ala adakan di sisi Nabi itu sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut yang setia, yang mengikut ajarannya dan berpegang dengan ajaran Nabi itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian berlalu masa, Nabi itu wafat, Nabi itu meninggal dunia, maka berlakulah penyelewengan. Ada orang yang membuat perkara yang tidak disuruh oleh agama. Agama tak suruh, dibuatnya, dan tidak membuat apa yang disuruh. Apa yang disuruh tak dibuat. Kadang-kadang yang disuruh buat lebih, buat perkara yang tak disuruh, termasuklah juga buat perkara yang dilarang. Berlakunya kemungkaran, penyelewengan dalam perkara agama. Maka sesiapa yang berjihad menentang kemungkaran itu dengan tangannya, dia beriman. Dia berjihad menentang kemungkaran itu dengan tangannya, dengan tenaga dan kekuatannya, mempertahankan agama, dia beriman. Barang siapa yang menentang dengan lidahnya, berjihad dengan lidahnya, dia beriman. Bercakap dengan lidah, dia beriman. Barang siapa yang berjihad dengan hatinya, benci dalam hati terhadap perkara yang menyeleweng itu, dia beriman. Dan tidak ada lagi iman selepas itu. Selepas daripada benci dalam hati, tak ada juga benci dalam hati pun tak ada. Tak rasa apa-apa. Maka tidak ada iman. Tidak ada iman. Orang yang tak ada kebencian terhadap penyelewengan daripada agama, tak ada iman. Walaupun sebesar biji yang halus. Biji yang halus. Para ulama menguraikan, sekiranya perkara yang mungkar itu maksiat, tak benci kepada maksiat, maka dosa. Sekiranya kemungkaran itu kufur, tak benci kepada kufur, maka kufur, ikut sama. Akan jadi begitu. Apa yang diberi amaran oleh Nabi SAW berlaku. Yang kita sebut dalam ucapan, dalam kuliah, majlis pengajian acak kali. Sebaik saja mendengar Nabi SAW sudah wafat, maka kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam, yang masih ada pahaman-pahaman jahiliyah, di antaranya yang masuk Islam kerana takut Islam sudah menang di masa Nabi SAW, merasakan mereka sudah bebas, lalu mereka menjadi murtad, keluar daripada agama Islam, meninggalkan agama Islam. Dan golongan yang murtad ini disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia, khususnya Parsi dan Rom.
yang bimbang dengan kedatangan Islam, mereka menganggap kedatangan Islam bahaya kepada kerajaan-kerajaan mereka. Mereka bantu puak-puak yang murtad ini. Ada yang murtad kembali kepada agama menyembah berhala. Ada yang murtad mengikut nabi-nabi palsu. Di sana ada orang-orang mengaku jadi nabi. Musailamatul Kadzab, Tulaihah Al-Ansi, Sijah. Ada beberapa orang yang mengaku jadi nabi. Musailamatul Kadzab mengaku jadi nabi pada masa nabi masih ada lagi. Yang lain mengaku jadi nabi bila mendengar bahawa nabi sudah wafat. Dan gerakan ini disokong oleh musuh-musuh Islam. Tinggal Madinah tidak murtad, Mekah tidak murtad, Taif tidak murtad. Sebahagian besar penduduk Masqat dan Uman tidak murtad. Sebahagian penduduk Yaman tidak murtad. Dan beberapa kabilah Arab tidak murtad. Tapi yang murtad lebih ramai, menyebabkan Madinah dalam keadaan dikepung. Walaupun demikian, Allah Ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quranul Karim bahawa dia akan memelihara agamanya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim innama waliyukum wallahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Surah Al-Maidah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang murtad, yang menyeleweng di kalangan kamu daripada agamanya, maka Allah akan menzahirkan satu kaum, satu kumpulan di kalangan orang-orang yang beriman itu yang mempertahankan Islam. Allah Ta'ala nyatakan sifat-sifat mereka. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Sifat yang pertama. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Merendah diri terhadap orang-orang yang beriman dan menunjukkan keperkasaan dan kekuatan terhadap orang-orang yang kafir yang menentang. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka itu berjihad pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang demikian adalah kurnia yang Allah beri, hidayah yang Allah beri kepada sesiapa yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah. Dan Allah itu maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Innam awaliyukum Allah wa rasuluhu. Sifatnya dia ialah wali mereka ialah Allah dan Rasulnya. Setia kepada Allah dan Rasul, pada Quran dan hadis. Setia pada Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasul. Berpegang dengan Quran dan hadis. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Dan pemimpin-pemimpin yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, tunduk kepada Allah. Iaitulah pemimpin-pemimpin yang setia kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak tinggal sembahyang, yang menyumbangkan harta yang wajib, tunduk kepada Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang sifatnya begitu,
maka sesungguhnya kumpulan Allah inilah yang akan mendapat kemenangan. Allah Ta'ala janji dalam Quran bahawa agama Islam tidak boleh dihapuskan. Akan ada kumpulan yang mempertahankan Islam, yang disebut sifat-sifatnya. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Dihuraikan oleh firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mengasihi Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja mengucap 2 kalimah syahadah, ikut sembahyang. Termasuklah bila Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi kata hijrah ke Madinah, tinggal harta, tinggal anak isteri, tinggal keluarga dulu, pergi ke Madinah kerana nak menegakkan Islam di Madinah, mendirikan sebuah kerajaan. Maka sahabat-sahabat ini berhijrah ke Madinah. Bila kerajaan Islam dikepung dan diserang, Nabi kata keluar, pertahankan kerajaan Islam. Mereka pertahankan dan sehingga mereka mati. Ramai kalangan mereka yang mati dalam perjuangan mempertahankan Islam bersama dengan Nabi SAW, dengan makna menegakkan Islam semuanya. Ini sifat yang pertama. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sifat yang kedua menunjukkan merendah diri kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan kekuatan, keperkasaan, kegagahan terhadap orang-orang yang kafir. Ini sifat yang kedua. Dengan orang yang beriman merendah diri, bukan tak kelahi-kelahi, bukan tak balah-balah, balah kira, balah pendapat, balah macam-macam, tetapi sama sendiri azillah, merendah diri. Merendah diri. Boleh jadi pendapat saya salah, tapi pada pandangan saya betul. Tapi boleh jadi hak saya salah, tak tahulah kalau tidak ada dalil, tak ada nah, tak ada dalam Quran. Pandangan saya begini. Setelah diterima satu pandangan, mereka merendah diri dengan pandangan itu, tunduk dengan pandangan itu, tawaduk dengan pandangan itu. Bukannya bengkok dengan pandangan dia lawan, walaupun sama sendiri sama Islam. Kalau lawan sama sendiri sama Islam, ini bukan sifat kumpulan Islam. Kumpulan Islam mesti bertawaduk dengan sama-sama Islam dan menunjukkan kehebatan terhadap orang yang melawan dengan Islam. Dengan orang lawan Islam, berat ni. Dengan sama-sama Islam merendah diri. Kalau dengan sama-sama Islam berani sangat, dengan musuh nakut pahit, itu bukan sifat kumpulan Islam. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka berjihad perjalanan Allah. Jihad dengan makna kesungguhan. Kesungguhan mengorbankan diri, mengorbankan harta, sehingga mereka berbai'ah. Ini makna jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annanahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil. Allah Ta'ala nak beli daripada orang yang beriman itu. Allah Ta'ala nak beli daripada orang yang beriman itu diri mereka dan harta mereka. Allah Ta'ala nak bayar dengan syurga. Mereka berjuang untuk menegakkan Islam, terpaksa membunuh dan dibunuh. Janji yang disebut dalam Taurat, Injil dan di dalam Quran. Allah Ta'ala nak beli, maka orang ini sanggup menjual. Jual ni bai', menjual diri dia, menjual harta dia untuk memenangkan Islam. Sanggup menghadapi kepayahan, menghadapi kesulitan.
menghadapi kesakitan, menghadapi kesedihan, sabar bila menghadapi kepayahan, dan syukur menghadapi kemenangan. Tidak hanyut, tidak leka. Ini mereka yang berjihad. Mereka tidak takut pada celaan orang yang mencela. Orang nak cela, orang nak kata apa, dia tak malu. Tak rasa takut, tak rasa malu, tak rasa segan. Kalau inilah Islam, dinyatanya Islam itu. Ini sifat kumpulan Islam. Sifat-sifat ini tak boleh berlakon. Tak boleh buat-buat. Allah Ta'ala beri pada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala kurnia hidayah pada siapa yang kehendaki. Orang yang Tuhan tak beri hidayah, dia nak berlakon, tak boleh sekat jalan. Dia lari. Dia berundur, dia lari. Dia tidak akan tahan dengan kerja-kerja Islam ini. Dia akan undur. Allah Ta'ala bersihkan. Allah Ta'ala singkirkan. Allah Ta'ala tapih. Dan kumpulan ini mesti wala setia. Setia kepada Allah dan Rasul. Apa Allah dan Rasul kata, ini. Dan dia beramal dengan ajaran Islam. Allah Ta'ala mulakan timbulnya kumpulan ini para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila berlakunya peristiwa murtad, mereka melantik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di masa itu sudah ada satu pasukan tentera yang sudah dibentuk oleh Nabi SAW. Pasukan tentera Usamah bin Zaid, dipimpin oleh cucu angkat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang mati dalam perang Mu'tah. Lalu Nabi SAW melantik cucu angkatnya Usamah bin Zaid memimpin tentera yang umur tak sampai 20 tahun. Kerana ayah dia Zaid bin Harisah mati dalam perang Mu'tah, perang dengan Rom, ketika Nabi masih hidup lagi. Mu'tah iaitulah satu daerah di Jordan pada hari ini. Lalu Nabi buat pasukan, lantik Usamah jadi ketua, anak para Zaid yang mati syahid dalam perang Mu'tah. Orang kata Usamah muda sangat, mentah lagi. Nabi kata tidak, aku nak lantik dia jadi ketua, Usamah bin Zaid. Bila Usamah bergerak nak meninggalkan Madinah, tiba-tiba Nabi sakit. Sakit tenang, sampai pengsan, sedar pengsan. Lalu Usamah dan bala tenteranya berkemah di luar Madinah, menunggu berita kesihatan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi wafat. Lalu tentera Usamah balik ke Madinah. Bila dengar Nabi wafat, berlaku murtad. Madinah diancam oleh murtad. Maka Sayyidina Abu Bakar membuat keputusan, Usamah dan tentera bersama dengannya meneruskan perjalanan sebagaimana diperintah oleh Nabi SAW. Meneruskan perjalanan. Lalu para sahabat yang lain kalangan Muhajirin dan Ansar berbincang sesama mereka, bagaimana negara dalam keadaan bahaya. Madinah dikepung, tiba-tiba suruh juga tentera Usamah ni pergi untuk melawan Rom, kuasa besar dunia. Tidakkah lebih baik tentera Usamah ni duduk di sini, pertahankan Madinah? Pertahankan Madinah. Mereka tak berani nak jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu mereka suruh Sayyidina Umar menyampaikan pandangan mereka. Sayyidina Umar sependapat dengan mereka supaya tentera Usamah ditarik, jangan pergi untuk menghadapi Rom, kuasa besar dunia. Bila Sayyidina Umar memberitahu cadangan orang ramai kepada Abu Bakar supaya tentera Usamah ditarik, tiba-tiba Abu Bakar menengking Sayyidina Umar dan terus memegang kepala dan janggutnya dan mengatakan, Ajabbarun fil jahiliyah, jabanun fil Islam. Adakah awak ni samsing di masa jahiliyah tetapi penakut di masa Islam? Kata Sayyidina Abu Bakar pada Sayyidina Umar. Masa jahiliyah dulu awak samsing sangat,
Tetapi di masa Islamnya awak penakut. Demi Allah, sekiranya anjing-anjing menjilat kaki-kaki isteri-isteri Nabi, aku terus memerintah tentera ini pergi juga ke Rom, kata Sayyidina Abu Bakar. Walaupun Madinah dalam keadaan bahaya, sehingga isteri-isteri Nabi dalam bahaya. Isteri Nabi adalah ibu ummahatul mukminin, ibu pada orang Islam. Kalau ada anjing-anjing menjilat kaki-kaki isteri Nabi, aku akan meneguhkan tentera Usamah ini supaya pergi menjalankan tugasnya. Menyebabkan mereka terdiam. Maka Usamah terus menjalankan tugasnya. Dalam masa yang sama, Abu Bakar membentuk bala tentera di kalangan para sahabat yang lain. Yang masih ada 12 pasukan tentera menuju ke daerah-daerah yang sudah murtad. Panglima tertingginya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang disebut oleh Nabi Saifullah, Saifun min suyufi, pedang daripada pedang-pedang Allah. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menjadi ketua kepada semua, dan 12 pasukan bala tentera dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, dipimpin oleh orang-orang lain lagi, Syurahbil bin Hasanah dan lain-lain lagi, 12 pasukan, di mana Khalid bin Walid menjadi ketua umum kepada semua bala tentera ini untuk menghadapi orang murtad. Pemergian tentera Usamah ke Rom ditolong oleh Allah Ta'ala, menyebabkan Rom berundur lari. Allah Ta'ala jadikan begitu. Tentera Usamah balik semula ke Madinah, dan berita itu sapa kepada kalangan kabilah-kabilah Arab yang murtad, menggerunkan mereka. Ini adalah perang saraf, perang psikologi orang panggil sekarang, untuk menunjukkan bahawa Islam masih kuat. Kamu yang murtad dan kecil, sehingga kuasa besar dunia pun kami sanggup hadap. Ini adalah perang psikologi, perang propaganda dalam istilah peperangan pada hari ini. Usamah balik dengan selamat, dan bala tentera Islam yang lain menjalankan tugas mereka menghadapi kumpulan-kumpulan yang murtad. Kumpulan yang balik menyembah berhala tidak menjadi masalah. Kumpulan yang mengikut nabi-nabi bohong tak jadi masalah, terang-terang kafir. Tetapi di sana ada kumpulan yang mengatakan zakat tidak wajib. Zakat tidak wajib. Mereka masih bersemayang. At-Tabari menyebut di dalam tarikhnya, apabila pasukan tentera Islam yang ditugaskan untuk memerangi kumpulan yang mengatakan zakat tidak wajib, mereka merancang untuk menyerang di waktu subuh. Strategi yang diambil ialah untuk menyerang waktu subuh. Bila mereka sapa ke negeri itu, tiba-tiba mereka mendengar suara azan, suara bang. Sudah tentulah orang-orang yang beriman bila mendengar suara azan, suara bang, mari lemah, sayu hati, tak sapati nak menyerang. Penduduknya masih sembahyang subuh, masih bang. Lalu mereka pusing balik, menemui pemimpin-pemimpin sahabat, menyatakan bahawa mereka tak terama nak serang kerana penduduk-penduduknya masih sembahyang subuh. Kedengaran suara bang, suara azan. Sayyidina Umar tak tahu nak buat. Sayyidina Umar Sayyidina tak tahu nak buat. Macam mana, sudah tentulah mereka masih bersemayang, cuma mereka kata zakat tak wajib. Apabila mereka menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar kata, tidakkah bahawa Nabi SAW pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم عند الله أو كما قال. Nabi pernah bersabda, aku diperintah supaya memerangi mereka itu, manusia itu,
sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Mereka mendirikan sembahyang. Mereka menunaikan zakat. Apabila mereka menunaikan perkara-perkara ini, maka terpeliharalah darah mereka, diri mereka dan harta benda mereka, malaikat dengan hak yang dinyatakan oleh Islam. Tidakkah zakat ini hak yang dinyatakan oleh Islam? Hak yang dinyatakan oleh Islam. Bila mereka menyatakan zakat tidak wajib, bermakna mereka membatalkan hak yang ada di dalam agama Islam. Kata Abu Bakar, demi Allah, sekiranya mereka tidak menunaikan hak yang pernah diberi kepada Nabi SAW seharga tali unta, nascaya aku memerintah supaya memeranginya, kata Abu Bakar. Bila mendengar ucapan ini, barulah mereka faham. Lalu tentera tadi pergi balik dan menawan negeri yang berkenaan, ditundukkan. Akhirnya semua kumpulan-kumpulan murtad dikalahkan. Sebahagian besar nabi-nabi yang bohong dibunuh. Sebahagiannya bertaubat. Ada yang bertaubat, kembali semula kepada Islam. Dan ramai yang bertaubat setelah selesai menghadapi golongan yang murtad ini, maka negara Islam di Madinah menghadapi kuasa besar Parsi dan Rom. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kedua-dua kuasa besar Parsi dan Rom jatuh di bawah kerajaan Islam. Diperintah oleh Islam, penduduknya masuk Islam beramai-ramai. Orang Parsi masuk Islam, orang Rom masuk Islam. Rom ialah Rom Timur, bukan Rom Itali, Rom Timur. Rom Timur, Rom Bizantin, bukan Rom Itali. Daerahnya daripada Syria sehingga Turki, di mana kerajaan Rom yang berpusat di Syria di masa itu ditumbangkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan kerajaannya melarikan diri dan berpusat di Konstantinopel, berpindah di situ. Rom jatuh, Syam jatuh pada Islam, Parsi jatuh pada Islam, dan Islam terus berkembang di zaman Khulafa Rashidin, diikuti Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Dan tegaknya kerajaan Umayyah, Islam berkembang lagi. Dan tegaknya di zaman Abbasiyah, Islam berkembang lagi. Di zaman kerajaan Abbasiyah berlaku perkembangan ilmu, apabila ramai bangsa-bangsa yang bukan Arab menganut Islam. Di kalangannya bangsa-bangsa yang bertamadun, bangsa-bangsa yang ada kemajuan ilmu. Parsi, Rom, India dan orang Islam masuk ke China, masuk ke wilayah-wilayah, menyebabkan banyak ilmu-ilmu daripada bangsa-bangsa ini diterka oleh orang Islam. Untuk mengambil ilmu yang memberi manfaat, maka di zaman kerajaan Abbasiyah diterjemahkan buku-buku dalam bahasa Parsi, bahasa Greek, bahasa Rom, bahasa Hindi pun ada, dan bahasa-bahasa yang lain diterjemah ke dalam bahasa Arab. Ilmu-ilmu duniawi yang berkait dengan kehidupan manusia, berkait dengan sains, teknologi, berkait dengan perubatan, berkait dengan pertanian, berkait dengan ilmu falak, ilmu bintang, berkait dengan ilmu hayawan, ilmu-ilmu duniawi, ilmu geografi, ilmu hisab, diterjemah oleh orang Islam dan dimodernkan oleh orang Islam, menyebabkan orang Islam maju daripada bangsa-bangsa yang lain. Orang Islam yang pertama buat parit air, bekalan air bersih. Orang Islam yang pertama buat hospital.
Orang Islam yang pertama buat hotel musafir khanah, tempat persinggahan bagi orang musafir. Orang Islam yang pertama mengadakan khidmat pos untuk menghantar surat. Orang Islam yang pertama dalam segala ilmu dunia yang ada pada hari ini, yang dia maju pada hari ini adalah ilmu yang diterka oleh orang Islam. Malangnya terdapat kalangan orang Islam menterjemahkan buku-buku falsafah. Buku-buku falsafah menggunakan akal. Ilmu mantik, ilmu falsafah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Akhirnya mereka menggunakan akal dalam perkara i'tiqad, perkara kepercayaan kepada Tuhan, perkara qada dan qadar, perkara dosa dan pahala, pakai akal juga. Di mana perkara-perkara yang gaib yang tak boleh dicapai oleh akal, kalau guna akal jadi sesat. Jadi sesat. Menyebabkan lahirnya pandangan-pandangan yang bercanggah dengan Islam di dalam masyarakat Islam. Lahirnya ajaran Mu'tazilah, ajaran Jabariyah, ajaran Dahriyah, ajaran Mujassimah, ajaran Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Melahirkan ajaran-ajaran dan pahaman-pahaman yang sesat berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, berkenaan dengan dosa dan pahala, berkenaan dengan qada dan qadar, berkenaan dengan hari akhirat. Menyebabkan mazhab-mazhab ini menjadi masalah kepada orang Islam. Dalam keadaan masih semayang, masih puasa, masih mengerjakan haji, tetapi akidahnya rosak, i'tiqadnya rosak. Ajaran Mu'tazilah menyanggah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang kafir, orang mengerjakan maksiat, kalau bertaubat diampunkan dosa, masuk neraka tidak kekal. Puak-puak Khawarij mengatakan mengerjakan maksiat jadi kafir. Sebaik saja buat maksiat jadi kafir. Ini buat puak Khawarij, puak yang tak mengaji, yang duduk jauh tak mengaji. Golongan Mu'tazilah mengatakan mereka yang mengerjakan maksiat, kafir pun tidak, Islam pun tidak, kekal dalam neraka. Sebagai contoh, bahas berkenaan dengan syurga neraka, gunakan akal. Termasuklah juga berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, gunakan akal. Sehingga satu masa mazhab Mu'tazilah dia anut oleh kerajaan. Kerajaan mengisytiharkan mazhab Mu'tazilah dalam mazhab kerajaan. Di zaman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah anak pada Harun al-Rashid, menganut mazhab Mu'tazilah. Orang tak ikut Mu'tazilah dihukumnya, menyebabkan orang Islam jadi sesat. Sesat lain dengan murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar. Murtad yang baru, penyelewengan yang baru, fasik yang baru. Murtad akidah kerana menganut pahaman-pahaman falsafah. Ada yang kafir kerana menafikan sifat Tuhan. Ada yang tak kafir kerana boleh ditakwil. Imam Malik mengatakan, sekiranya orang yang dituduh kafir itu dibawa ke mahkamah, ada 100 hujah, 99 hujah jelas dia kafir, tetapi satu hujah meragukan, tak boleh dihukum kafir orang itu. Kerana ada 99 hujah murni kafir dah, tapi ada satu hujahnya tak jelas, tak boleh dihukum kafir, dianggap sebagai orang Islam yang derhaka, yang menyeleweng, kata Imam Malik. Ada kalangannya yang kafir, ada kalangan yang tak kafir. Jadi keliru. Allah Ta'ala melahirkan ulama-ulama mempertahankan Islam, memelihara Islam. Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang lain bangkit mempertahankan Islam, mempertahankan akidah yang sebenar. Oleh kerana perkara ini perkara dalaman dalam negara, ulama-ulama ini memerintah orang Islam supaya bersabar, tidak membenarkan mengangkat senjata, takut jadi fitnah di kalangan orang Islam,
Kerana orang Islam dikelilingi oleh musuh-musuh yang ramai. Musuh-musuh yang ramai. Mereka lawan dengan hujah walaupun masuk J. Walaupun ada yang mati dihukum bunuh. Sabar menghadapi pemerintah yang menyeleweng ini. Kerana dibimbangi ada kalangan mereka yang tidak kafir kerana jahilnya. Dibimbang. Takut jadi berkecamuk dalam masyarakat. Menimbulkan pasek yang lebih buruk. Mudarat lebih buruk. Mereka sabar. Mereka berjuang dengan hujah. Menggunakan hujah. Akhirnya Allah Ta'ala memelihara agama Islam. Mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, Dahriyah dan lain-lain kalah. Dikalahkan dengan hujah. Dengan ulama-ulama yang boleh berhujah. Dengan mazhab-mazhab falsafah ini. Allah Ta'ala menyelamatkan Islam. Islam diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di akhir kerajaan Abbasiyah, sekali lagi dunia Islam menghadapi bahaya. Apabila golongan Tatar, iaitulah kaum Mongol yang dinamakan kabilah Tatar, yang keluar dari Asia Tengah, dipimpin oleh Genghis Khan, yang terkenal dengan ganas, mara menakluk China, menakluk India, dan menjatuhkan kerajaan Islam yang berpusat di Baghdad. Di mana golongan Mongol ataupun Tatar yang ganas ini membunuh, kerjanya bunuh orang. Bunuh orang, setiap yang melintas dibunuh dengan mudah. Lawan dia dibunuh. Sehingga kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam, kitab-kitab yang ditulis pada belulang dan lain-lain lagi yang banyak di Baghdad, dipunggah untuk dijadikan jambatan ataupun batah bagi menyeberangi sungai. Menyebabkan ilmu-ilmu yang ditulis oleh ulama Islam ni dihilangkan, dibakar, dimusnahkan dalam air oleh kaum Tatar. Kaum Tatar yang ganas ini menguasai Baghdad. Mereka paksa orang Islam supaya memakai undang-undang mereka, meninggalkan syariat Allah. Mereka mengadakan undang-undang perlembagaan dinamakan Yasak. Diambil daripada Quran, diambil daripada Islam, diambil daripada Yahudi, daripada Kristian, daripada akal fikiran mereka dicampur-campur. Walaupun begitu, ulama-ulama Islam dengan gagah berani mempertahankan Islam. Melarang orang Islam menerima ajaran Tatar yang sesat ini. Kaum Tatar mengganas dan ulama-ulama bijak dalam memberi fatwa. Di antaranya contoh dalam fiqh aulawiyat. Apabila orang Tatar kuat minum arak mabuk, maka pemuda-pemuda Islam nak bagi pukul orang Tatar yang mabuk ini. Pergi tanya Ibn Taymiyah rahimahullah, macam mana nak buat? Dia mabuk sangat. Dia simbuh arak kat masjid. Dia simbuh arak, kata-kata mabuk arak kuat. Ibn Taymiyah kata, daripada dia bunuh orang, baik dia mabuk. Daripada dibunuh orang, baik mabuk. Jangan cara ke dia biar dia mabuk. Kerana kalau dia sedar, dia bunuh orang. Biar dia mabuk, kata Ibn Taymiyah. Ini fatwa. Sebagai contoh, fiqh aulawiyat. Mana lebih utama? Nak jaga nyawa orang Islam ke nak jaga akal dia mabuk? Kalau dia sedar dia bunuh orang, baik dia mabuk. Biarkan dia minum arak. Maka arak tersebar dengan luas, supaya orang Tatar mabuk, dia tak bunuh orang Islam. Itu suasana yang berlaku di masa itu. Kaum Tatar marah sampai ke Syria, masuk ke Palestin. Bila masuk ke Palestin, Allah Ta'ala menyelamatkan Islam dengan Sultan Mesir Zahir Baibas. Sultan Mesir Zahir Baibas memimpin bala tentera Mesir Islam dan orang Islam yang lain mengalahkan kaum Tatar. Kaum Tatar dikalahkan di Palestin, mereka ditewaskan. Dan apa yang menarik, kaum Tatar yang ditewaskan ini masuk Islam. Ramai pemimpin-pemimpin mereka diislamkan. Dan mereka berjasa menyebarkan Islam dan mempertahankan Islam beberapa masa. Walaupun dalam keadaan yang berkecelaru. Puak-puak ganas ni bila dia masuk Islam, dia tidak alim.
Dia tak reti. Dia ajak orang masuk Islam, dia bunuh orang pula. Dia bunuh orang. Kalau tak masuk Islam, dia bunuh. Melampau kaum Tatar ni. Walaupun demikian, mereka dapat ditenangkan pada akhirnya, dan Allah Ta'ala menyelamatkan Islam. Islam diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah berkali-kali sehinggalah orang Kristian melancarkan perang salib, menawan Palestin. Allah Ta'ala melahirkan kaum Kurdis yang mempertahankan Islam, dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Sultan Salahuddin daripada orang Kurdis memimpin bala tentera mengalahkan puak-puak salib yang menakluk Palestin. Kemudian habis kerajaan Kurdis, naik kerajaan Osmaniyah, kerajaan Turki. Kerajaan Turki menyebarkan Islam dan mempertahankan Islam. Sehinggalah berlaku perkara yang berlaku di zaman kita pada hari ini. Apabila orang Islam menghadapi kelemahan, tidak beramal dengan ajaran Islam, dengan semangat kebangsaan masing-masing, menyebabkan orang Islam jadi berpecah. Arab berlawan dengan Turki, Turki berlawan dengan Afghanistan, Afghanistan berlawan dengan India. Termasuklah orang Melayu tak tahu apa duduk di sini, orang Indonesia tak tahu apa. Negeri-negeri Islam dijajah oleh kuasa-kuasa barat, dan jatuhnya kerajaan Osmaniyah. Negeri-negeri Islam dibahagi-bahagikan oleh kuasa barat. Penjajah Inggeris, penjajah Perancis, penjajah Belanda, penjajah Itali, penjajah Rusia dan China membahagi-bahagikan negeri Islam, menyebabkan kita mempunyai zaman negeri-negeri Islam yang banyak. Pada asalnya negara Islam satu saja, tak banyak. Hari ini jadi banyak kerana dipecah-pecahkan oleh musuh-musuh Islam. Negeri Islam yang dipecah-pecahkan ini pula tidak diperintah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana puak penjajah yang menjajah negeri Islam ini, setelah mereka membuat kajian, mereka menyadari bahawa selagi orang Islam berpegang dengan ajaran Islam, selama itulah orang Islam tak boleh dihapuskan. Lalu mereka membuat perancangan. Perancangan yang pertama, ajak orang Islam masuk Kristian, ajak orang Islam masuk Hindu, masuk Buddha, masuk agama lain. Mereka tak berjaya. Kerana orang Islam sejahir-jahir orang Islam sayang ke Islam. Ada orang Islam yang tak semayang, tapi kalau kata dia tak Islam, dia marah. Ada orang Islam yang berjudi, kalau kata dia kafir, dia marah. Menunjukkan dalam hati dia ada iman. Orang Islam tak boleh dipermudahkan. Kalau orang Islam diusik, masjid orang Islam dibakar, Quran dibakar, orang Islam yang tak reti baca Quran pun akan bangkit menentang. Lalu penjajah barat melalui kajian orientalis. Orientalis ialah orang-orang putih yang dihantar ke negeri Islam, masuk ke kampung, mengaji pondok, mengaji di masjid. Dia buat mengaji dengan orang Islam, fasih berbahasa Arab, fasih berbahasa Melayu, berbahasa Urdu, apa sahaja bahasa orang Islam dia mengaji. Dia masuk ke kampung-kampung. Zaman dulu banyak, tempat kita pun ada. Mereka masuk ke kampung untuk buat kajian. Apa dia ajaran Islam, apa kelemahan orang Islam, dikaji semua. Semua dikaji. Akhirnya mereka membuat kesimpulan, orang Islam ni hendaklah dijauhkan daripada agama dia sedikit demi sedikit. Betul sebagaimana yang pernah diberi amaran oleh Nabi SAW, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku jarad dabil la salaktumuh. Kamu akan terikut-ikut dengan mereka yang lain daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka bawa kamu dalam lubang biawak, kamu masuk sama, Nabi kata. Lalu sahabat tanya, al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, mereka itu Yahudi dan Kristian Rasulullah? Rasulullah kata, ya, siapa lagi? Mereka ialah Yahudi dan Kristian. Mereka telah berjaya
memesongkan pemikiran orang Islam dengan cara halus supaya orang Islam meninggalkan ajaran Islam melalui aliran kebangsaan. Aliran kebangsaan di dalam pendidikan dan pelajaran negeri masing-masing. Orang Arab belajar kebangsaan Arab. Orang Melayu belajar kebangsaan Melayu. Orang Islam India belajar kebangsaan India. Orang Iran belajar kebangsaan Turki. Orang Afghanistan belajar kebangsaan Afghanistan. Mempelajari kebangsaan masing-masing, meninggalkan asas agama Islam walaupun masih sembahyang. Menyebabkan orang Islam jadi hanyut, jadi leka, jadi lalai, jadi terhakis, jadi lemah dengan cara yang tidak disedari. Walaupun demikian, Allah Ta'ala menunaikan janji macam ayat yang dibaca pada awal tadi, akan ada orang Islam yang mempertahankan pengajian agama, mempertahankan Islam. Dan hari ini kita melihat orang Islam bangkit semula, nak balik pada Islam semula. Masjid-masjid, surah-surah di seluruh dunia Islam dipenuhi oleh orang Islam kerana nak tahu apa dia Islam, nak belajar balik Islam. Allah Ta'ala jadikan zaman kita ni zaman pasang balik Islam, gelombang balik Islam. Tetapi kita kena ingat bahawa musuh-musuh Islam tidak membiarkan kita dalam keadaan percuma. Mereka mesti cari jalan bagaimana nak sekap pasang kebangkitan Islam yang berlaku pada hari ini. Yang dilihat pada hari ini, mereka mengambil dua sudut kelemahan yang ada pada orang Islam. Yang pertama, yang semangat berdoa lalu. Yang kedua, yang jahil berdoa lalu. Dua-dua nak ke Islam berlaku. Yang jahil berdoa lalu ni supaya cukuplah jadi Islam sekadar ni saja, tinggal hukum syariat. Yang semangat dah lalu ni terlajuk sehingga nak laksanakan Islam tidak mengikut jadual yang betul, menyebabkan jadi celaru, jadi bonok dan bergaduh sesama sendiri, sesama orang Islam. Apa yang berlaku di negara Arab pada hari ini, di mana orang Arab bukan berperang dengan Yahudi, bukan berperang dengan Israel, berperang sama-sama Arab, berperang sama-sama sendiri kerana berjaya dilaga-lagakan oleh musuh Islam. Bukan saja laga-laga, dia beri pitih pula suruh berlawan. Dia beri pitih suruh berlawan, dia beri senjata suruh berlawan, supaya orang Islam jadi hacur debu begitu. Ini yang sedang berlaku di negara Arab pada hari ini. Dan kita harap kita yang ada di sini kena sedar dan kena faham, supaya jangan dengan sebab adanya pertelengkahan sesama orang Islam, mereka boleh melaga-lagakan orang Islam. Dan kita kena sabar menghadapi kelemahan dan kesilapan sesama Islam. Macam Tuhan sebut, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Merendah diri terhadap sesama orang beriman. Kita melihat sesama orang beriman, kalau ada silap, ada salah, kita betul dengan cara merendah diri. Adapun terhadap musuh-musuh yang terang-terang, kita lawan dengan gagah berani. Inilah sifat-sifat yang kita kena jaga untuk memelihara agama kita di zaman yang sedang yang bercelaru. Dan kita kena ambil pengajaran betul-betul daripada ajaran pesanan Nabi SAW. Jangan kamu jadi sesak selepas aku mati, lepas tu mu belaga sama sendiri, kata Nabi. Mu belaga sama sendiri. Apa yang Nabi beri amaran tu betul-betul berlaku sungguh pada hari ini. Jadi kita ambillah pengajaran dengan sungguh-sungguh, kita faham dengan sungguh-sungguh. Cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.